Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Keterangan lebih kurang begini. Dia nak syarah kemarin tu al-istiwa mazkurun wal kaifu ghairu ma'qulin wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Dia nak menerangkan dengan secara ringkas. Itu makna keterangan lebih kurang begini. Adalah setengah daripada kuli-kuli bagi musyabbihah dan mujassimah itu. Fok-fok wahabi ni lah. Fok-fok ustaz-ustaz musyabbihah, mujassimah, fok wahabiyah ni. Menyurah makna mensyarah. Menjelas, menghurai. Itu makna menyurah. Menyurah ia kuli bagi musyabbihah, mujassimah akan istiwa, yakni akan istiwa maklum itu dengan pakai zahirnya maklum. Zahirnya istiwa, gitu. Iaitu zahirnya istiwa tu tertinggi yang biasa. Apa makna tertinggi yang biasa? Iaitu yang biasa pihak atas yang orang maklum belaka itu. Orang panggil tinggi hak maklum. Apa tinggi hak maklum? Tinggi orang panggil ada lawan bagi ke rendah. Tu. Tinggi tu orang panggil tinggi maklum. Tinggi yang diketahui secara hissi. Secara orang panggil secara hissi lah. Secara zahir. Bukan orang panggil tinggi maknawi. Kita i'tikad tinggi Allah Ta'ala tinggi maknawi, bukan tinggi hissi. Qali mujassimah ni syarah kata al-istiwa'u maklum. Istiwa tu maklum apa? Yakni istiwa yang termaklum. Apa? Ya, tinggi yang maklum. Itu. Mana? Tinggi yang ada lawan baginya rendah. Berat. Tinggi lagu tu orang panggil tinggi makhluk. Ia boleh kata KLCC itu tinggi kerana apa? Kerana ada tak bangunan hak rendah pada dia? Ada. Kerana tu boleh kata KLCC ni tinggi. Tu tinggi tu panggil tinggi apa? Tinggi hissi. Tinggi yang maklum. Tinggi yang ada lawan baginya rendah. Itu orang panggil tinggi makhluk. Faham tak? Jadi fuak kuli-kuli musyabbihah mujassimah ni kata tinggi lah tu tinggi hak maklum. Dan menyurah makna mensyarah. Mensyarah, menghurai akan wal kaifu majhulin itu dengan makna apa? Ada kaifiyat pada hakikatnya, hakikat kaif. Hakikat kaifiyat tu ada hakikat. Tu hakikatnya, hakikat kaif bagi tertinggi itu. Apa hakikat kaif bagi tertinggi? Iaitu kaif atau kaifiyat duduk. Itu orang panggil kaif. Padahal tak boleh kita nak sifat ke Allah Ta'ala dengan kaif. Kerana Allah Ta'ala tidak ada kaifiyat. Tetapi dijahilkan dia duduk.
Tidak diketahui orang panggil duduk tu lagu mana. Itu. Kaif tu ada. Kaif tu ialah duduk. Tinggi tu ada kaifiatnya apa? Duduk. Tapi bagaimana kaifiat duduk tu? Dijahilkan dia duduk. Di sisi kita sini kuli-kuli musyabbihah mujassimah lah. Itu makna kita. Tu dijahilkan dia duduk. Dah. Di sisi kita, yakni di sisi musyabbihah mujassimah. Tu daripada berselokah. Duduk tu kaifiat dia bersela kau orang panggil tarabuk. Atau tinggung ni tinggung lah. Duk tungging nak tu ni. Duk tinggung. Tungging lain, tungging gini nak tu ni. Tungging tu macam orang tidur tungging tu, sujud tu. Tinggung ni apa duduk macam duduk orang panggil nak berak atau orang panggil tinggung lah. Duk cangkung. Tu kita bahasa kita cangkung. Atau menyengging. Menyengging pun duduk ke? Orang panggil tidur duduk gini. Menyengging. Menyengging. Tu. Demikianlah lagu tu lah. Apa? Kaif tu dijahilkan. Kaif apa? Kaif bagi duduk. Kaif tu ada iaitu duduk. Tapi lagu mana kau kaifiat duduk? Itu dijahilkan. Siapa kata lagu ni? Kuli-kuli musyabbihah mujassimah. Gitu. Adapun kita yang pegang mazhab ahli sunnah wal jamaah. Mazhab ahli sunnah wal jamaah ni sama ada tu ta'mim. Ta'mim pada kata mazhab. Sama ada salaf, sama ada mazhab salah ke? Atau khalaf. Salaf tadi tu dengan huruf fa. Jaga. Itu ni. Takut kita kata salah. Kalau salah, tu bukan salaf, tu salah. Maka tak begitu. Yang ni apa? Bukan pehe lagu tu. Bukan pehe lagu kuli-kuli musyabbihah mujassimah. Bukan pehe kata al-kai apa? Al-istiwa'u ma'lum ay ma'lum fil makna hissi. Bukan. Al-istiwa'u ma'lum ay ma'lum mazkur fil kitabi. Gitu. Nah, maklum dengan makna maklum disebut dalam kitab Al-Quran. Kenapa? Kerana berdatangan warid daripada riwayat-riwayat yang lain. Imam Malik banyak menyebut perkataan lagu lain. Antara laginya al-istiwa'u ghairu majhulin. Itu. Istiwa tu tidak boleh dijahilkan. Apa? Diketahui ada dalam Quran disebut. Al-istiwa'u mazkur. Tu dalam riwayat yang lain al-istiwa'u ghairu majhulin. Istiwa tu tidak dijahilkan dia. Kenapa? Ada dalam Quran. Tapi wal kaifu ghairu ma'qulin. Kaif tidak boleh diterima pada akal, tidak boleh digambar pada akal. Kenapa? Kerana Allah tidak ada kaif. Kenapa kau tidak begitu? Faham kita ahli sunnah wal jamaah tu tidak faham cara kuli-kuli musyabbihah mujassimah. Kerana ada riwayat daripada Imam Maliknya al-istiwa'u mazkurun wal kaifu ghairu ma'qulin. Tu tengok. Bermula istiwa itu mazkur. Apa mazkur? Disebutkan dia di dalam Al-Quran. Tak boleh kata tak ada. Ada dalam Quran disebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tu. Ada disebut dalam Quran. Tapi wal kaifu ghairu ma'qulin, bermula kaif tidak boleh diterima pada akal. Ada angka satu ada tak? Ada angka satu. Katanya kata Tok Diskam ghairu ma'qulin wa fi riwayatin Yahya ibn Yahya. Dan sabit pula dalam satu riwayat Yahya bin Yahya qala al-istiwa'u ghairu majhulin. Tu tengok. Wal kaifu ghairu ma'qulin. Tengok. Jadi ada tiga riwayat lah. Pertama riwayat al-istiwa'u ma'lum. Wal kaifu majhul. Itu satu. Yang kedua al-istiwa'u mazkurun wal kaifu ghairu ma'qulin. Dua. Yang ketiga al-istiwa'u ghairu majhulin wal kaifu ghairu ma'qulin. Itu. Tiga. Tu. Jadi daripada tiga ni hak mana hak kuat ya?
Nombor 2, nombor 3 tu kuat. Nombor pertama tu mesti orang panggil dihuraikan dengan makna yang kedua dan yang ketiga. Kerana yang kedua, yang ketiga seerti semakna. Maka kita pulang ni mana kita rojakkan. Itu kita pulangkan, yakni kita rojakkan riwayat dahulu itu. Mana riwayat dahulu? Riwayat yang mengatakan Imam Malik kata al-istiwa'u ma'lum itu, wal kaifu majhul itu. Itu mana? Kepada riwayat ini, riwayat mana? Al-istiwa'u mazkur wal kaifu ghairu ma'qul. Itu. Atau al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Boleh tak? Pulang tu apa makna? Pulang-pulang, kembali-kembali, merojak-merojakkan riwayat yang pertama kepada riwayat yang kedua ni pada maksudnya riwayat yang dahulu. Sebagaimana ajaran pengarang kita Al-Furqan fi ulumil Qur'ani itu. Itu dalam tu disebut. Mana kemarin dia sebut? Famar rawahul istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulin yang bagi an turadda. Riwayatuhu ila hadzal ma'na anna al-istiwa'a ma'lumun anna al-istiwa'u ma'lumul wurudi fil kitabi. Itu mana? Kena tafsir itu maklum ai maklum wurudi fil kitabi. Itu maksud. Maklum orang panggil warid disebut di dalam Al-Quran. Itu. Kenapa fayarji'u ila qawlihi fi riwayatis sabiqati al-istiwa'u mazkurun. Itu. Imam Malik kata istiwa tu disebutkan dia dalam Quran. Artinya maklum situ bukan maklum makna istiwa dengan makna hissi, tapi maklum istiwa tu disebut di dalam Al-Quran. Itu maksud situ. Anak-anak yang dihormati, anak-anak yang dihormati adalah pulangkan, mengembalikan, merojakkan riwayat yang dahulu itu kepada riwayat yang kemudian pada maksud dan tujuan itu. Ialah berkata pengarang Furqan, ialah berkata pengarang kitab Furqan fi ulumil Quran itu yang bagi sayugia. Artinya yang bagi sayugia, sepatutnya. Kalau begitu puak, kalau gitu tu orang panggil ma fuhima minal ibarah ataupun ma fuhima minal mantuqi. Itu makna yang difahami daripada mantuk. Mana Aiman Jawa? Aiman Jawa mai kat ni tak nampak ni. Mana berhari duduk berlindung gitu. Mana Aiman Jawa ni? Nampak tu. Saya rindu ni. Hei, liar ni. Jadi mafhumnya daripada mantuk, tuan pengarang kata sayugia. Kalau begitu puak yang berpegang dengan makna zahir bagi lafaz istiwa, iaitu tetap jisim, dan satu jisim itu ialah dikatakan la yang bagi. Itu peheh daripada mantuk kata yang bagi. Artinya kalau kita tidak memalingkan makna yang pertama kepada riwayat yang kedua, orang panggil layam bagi, iaitu artinya tidak sayugia, tidak sepatutnya. Tak sepatutnya kita tafsir zahir-zahir. Imam Malik kata istiwa maklum wal kaifu majhul. Artinya istiwa tu maklum. Apa makna maklum? Iaitu makna istiwa tu telah kita ketahui. Artinya hissi, tinggi berada lawan baginya rendah. Seperti kita kata bangunan tu dengan masjid, mana lebih tinggi? Mana lebih tinggi? Kausih dengan masjid. Masjid lebih tinggi. Tu maklum tu panggil. Tinggi maklum tu lagu tu. Tu tafsir lagu tu apa kerah. Jadi Tuhan dengan hamba, mana tu? Tinggi Tuhan tu ada atas langit. Tu berat gitu. Dah. Bahkan ialah apa? Berpegang zahir dengan makna yang zahir tadi tu. Diri tashbih, ainut tashbih. Diri tashbih, yakni menyerupakan Tuhan dengan makhluknya, Tuhan.
Na'udzu billahi min zalika ay zalika tashbih. Minta berlindunglah kita dengan Allah daripada demikian itu tashbih. Anak-anak jangan belajar dan jangan bawa semacam ini sama sekali. Jangan duk bawa lagu tu. Hazing tak lagi kira Hazing ni. Nah, mari ngajar lagu tu. Tapi payah jugalah Hazing nak ngajar lagu tu. Rukuk Islam pun bila tak habis tadi. Coba pula anak-anak perhati perkataan Imam Abi Hanifah yang tersebut di dalam kitab Al-Furqan juga pada muka surat 16 juga. Kata Imam Abu Hanifah, atana minal masyriqi ra'yani khabithani. Satunya Jahmun mu'attilun wa muqatilun musyabbihun. Wa qala aidan afrata Jahmun fin nafyi hatta qala innallaha laisa bi syai'in. Wa afrata muqatilun fil isbati hatta ja'alallah misla khalqihi. Gitu. Yalah. Erti kata Imam Abu Hanifah, datang akan kita daripada sebelah masyrik, sebelah timur. Dua kenampakan, iaitu dua pendapat. Ra'yani, dua pendapat. Tapi dua pendapat ni khabisani, yang keji kedua-duanya. Dua-dua kenampakan pendapat. Pendapat tu keji kedua-duanya. Pertamanya Jahmun mu'attilun, Jaham yang mengkosong. Gelaran dia mu'attilah. Daripada fuq Mu'tazilah juga ni. Yang keduanya wa muqatilun musyabbihun. Keduanya Jaham yang mengkosong atau menghampa. Gitu. Keduanya muqatil yang menyerupakan Allah dengan makhluknya Allah. Dan berkata ia yakni Abu Hanifah pula, melajak di mana melampaui batas oleh Jaham itu pada nafi. Jadi fuq Jahmiyah diketuai oleh Jaham. Jaham apa nama tak ingat dah dia ni. Cuba cek baliklah. Jaham bin Safwan kau tak ingat dah. Jaham bin Safwan ya. Jaham bin Safwan kalau tak silap. Jaham bin Safwan. Kalau tak silap lah. Melajak di mana melampaui batas oleh Jaham bin Safwan itu pada nafi. Dia ni melampau pada nafi. Takut benar orang panggil kata Tuhan ni nak serupa-serupa dengan makhluk. Habisnya nafi ke dia. Sehingga berkata ia Jaham, sungguhnya Allah bukan ia Allah sesuatu pun. Tak ada gapo di Allah Ta'ala, kosong. Tak ada sifat, tak ada kudrat, tak ada iradat, tak ada ilmu, tak ada hayat, tak ada samad, tak ada basar, tak ada kalah. Tak ada ya, tak ada ain, ayun, tidak ada. Tak ada wajhun, tak ada. Tu kan sifat-sifat sifat-sifat ma'ani di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari. Dan melajak melampaui batas oleh muqatil pada ism. Muqatil ni fuq musyabbihah mujassimah. Melampaui batas, melajak mana melampaui batas oleh muqatil pada isbat, pada ba isbat melampaui batas pula muqatil, sehingga menjadi ia muqatil akan Allah Ta'ala itu seumpama makhluknya makhluk Allah. Sebab tu kata hatta ja'alallah ta'ala misla khalqi. Baca gitu dah. Kitab baris tu ada salah sikit tu dah. Baik. Jadi dua-dua ni terlampau. Satunya melampau pada nafi. Siapa tak ada habis orang panggil sifat-sifat Allah Ta'ala di zat Allah Ta'ala. Kosong zat Allah daripada sifat. Orang panggil fuq mu'attilah. Satu kelompok lagi melampau pada mengisbah, sehingga menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Digelarkan musyabbihah mujassimah.
Itu nak cerita kata manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhajul wasatiyah. Manhaj yang pertengahan. Tidak melampau sebelah kanan, tidak melampau sebelah kiri. Cuba mu cek tengoklah, setiap daripada perbahasan Ahlus Sunnah tu pasti dia manhajul wasatiyah, duduk tengah-tengah. Tu macam Jabariyah. Jabariyah Tuhan belaka. Qadariyah hamba belaka. Ahlus Sunnah ikhtiran, perbuatan ikhtiyari lah, perbuatan ikhtiyari. Iktirari tak ada hal lah, ittifaq lah, perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan bahasa kita buat, bahasa kita nak, kita pilih, kita buat. Ahlus Sunnah tengah-tengah. Mana? Menyertai perbuatan hamba dengan perbuatan Allah Ta'ala, tetapi perbuatan hamba tidak memberi bekah, perbuatan Allah lah yang memberi bekah. Nah, ikhtiran bainal qudratinal hadithah wa baina qudratil lahi ta'ala al-qadimah. Itu. Nah, tapi al-qudratullah lah yang memberi bekah. Yang memberi kesan dan bekah. Tu lagu tu. Beres. Ya deh. Nanti nak pergi dengan Aiman Jawa apa ni. Bala boleh tak? Tu lagu tu. Cuba tengoklah apa-apa saja. Tengok macam Rafidiyah. Sahabat semua kafir. Nah. Nawasik pula Sayyidina Ali Ahlul Bait munafik. Ada tengok. Laju. Ahli Sunnah duduk tengah-tengah. Mana sahabat kulluhum udul, Ahlul Bait wajib kita kena cinta. Tengok duduk tengah. Nah, la tasubbu ashabi, tak boleh caci maki sahabat Nabi. Itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan apa yang molek? Manhaj Ahli Sunnah ni manhaj wasatiyah. Tak kira hatta bab memilih pemimpin sekalipun. Nah, Khawarij. Dan begitu juga orang panggil orang yang berfahaman hakimiyah di kalangan Khawarij. Begitu juga Syiah, imamah, as-siyasah, ruknun min arkaniddin. Rukun Islam, rukun agama, rukun iman. Nah, Mu'tazilah pula dah. Nah, melantik pemimpin wajib akal saja. Ahli Sunnah duduk tengah-tengah. Bukan rukun iman, bukan semata-mata wajib akal. Bahkan wajib fardu kifayah, ya bahasa syariat. Ada kan? Sama ni. Jahmiyah nafi zat Allah Ta'ala, tak ada sifat. Kalau ada serupa dengan Allah Ta'ala, la ta'addadatil qudama, berbila benda qadim. Lagi pula jadi Allah Ta'ala serupa dengan makhluk. Itu tengok. Nafi, melampau pada nafi. Nah, Musyabbihah pula melampau pada isbat. Nah, Tuhan ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada muka, ada perut. Yang melampau gitu. Ahli Sunnah duduk tengah-tengah. Sifat-sifat yang tidak memberi waham Allah Ta'ala menyerupa makhluk diisbat, diiktiqad. Sifat-sifat yang memberi waham menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk diserahkan maknanya dengan secara takwil ijmali, sebelum daripada serah, ataupun ditakwil tafsili selepas daripada takwil ijmali. Itu. Itu Ahli Sunnah senantiasa berada di tengah-tengah. Maka hendaklah anak-anak sekalian menaruh ingatan. Taruh ingat. Jangan lupa. Jangan ngaji dalam kitab saja ni Naufah. Faham tak? Mata merah nyala. Tak nak ngaji tak merah tak nyala. Nah, tak ngaji merah nyala dah dia kata. Nah. Taruh ingat Naufah. Ingat dalam kepala otak, bukan ingat dalam kitab. Semula-semula tak ada dalam kitab dah. Benda ni benda akidah. Maka hendaklah anak-anak sekalian menaruh ingatan bahawa lajak mana melampau, melampaui batas kepada isbat akan Allah Ta'ala sehingga menyerupakan dia Allah dengan makhluknya, makhluk Allah pun keji dan salah. Dan lajak yakni melampaui batas pada nafi sehingga mengatakan Tuhan itu diri tak ada sekara habuk pun. Diri tak ada sekara habuk pun keji dan salah. Maka hal ini hendaklah anak-anak masing-masing sifat ingat, sifat tahu ingat akan diri beri baik supaya baik, beri mana supaya baik, dan berlaku pada masa sekarang bahawa ada setengah-setengah kuli bagi musyabbihah itu berkata ia kuli musyabbihah. Dia kata mana ni maqalul qaul, you aku dongeng dah.
Bermula Allah Ta'ala duduk di pihak atas pada arash lagi. Oh, bukan duduk atas arash, atas lagi pada arash. Ada pula lagu tu dia. Ni lagi pelik. Ni kalau ni faham Fakhrul Razi tu lah. Kenal tak Fakhrul Razi? Orang panggil maulahum, maulakum, kau maulahum, maulahum lah. Maula mereka itu, bukan maula fak kamu. Ni kau fak asal dia maula awak. Bukan maulana kita dak lah. Dia kata bukan Allah duduk di atas arash, Allah duduk atas lagi pada arash. Dia pula pergi ubah ayat Quran. Ni mazhab hak musyabbihah berat lagi lah ni kau. Sebab kalau hak musyabbihah tu alal arsyistawa, kalau atas lagi a'la lah, tu lebih tinggi lagi lah, gitu lah. Tu ada kata itu Ar-Rahmanu a'la arsyistawa, gitu lah. Tak ada. Ni lagi tu Allah Ta'ala duduk pihak atas pada arah lagi. Tu kerana apa? Kerana ilak dia tak kena dah. Kerana firmannya Allah Ta'ala Ar-Rahmanu alal arsyistawa ablek. Sepatutnya Ar-Rahmanu a'la. Ada bermula Rahman Tuhan yang Maha Pemurah tu a'la, terlebih tinggi. Nah, alal arsy, terlebih tinggi dah. A'la minal arsy. Ni a'la minal arsy. Sepatutnya terlebih tinggi daripada arash. Kok mana dia kata terlebih tinggi pada arah pula. Jadi sama-sama Wahabi Mujassimah tu dia bengar dah sama-sama dia. Dia timbul pula lagu ni apabila kita kritik kata kalau duduk atas arah bermakna arah tu koding lah. Sudah pening nak jawab. Akhirnya bukan duduk atas arah, atas lagi pada arah. Lah sekali kalau atas lagi ubah ayat Quran lah kalau gitu. Dah atas tu dengan makna tak ada apa-apa, kosong. Atas yang makanun adami dia panggil dia. Tempat yang dibangsakan pada tak ada. Pelik kot. Habis dia jadi masuk istilah falsafah. Asal nak dakwa jadi salah, akhirnya dialah tong sampah. Mana falsafah. Dan ini ayat siapa kata ni? Musyabbihah lagi ni. Setengah-setengah qali musyabbihah mujassimah. Dan ini ayat mana Ar-Rahman alal istawa ni. Ialah ayat muhkamah. Ayat muhkamah pula dah Lagi pula kalau Allah Ta'ala ni awak mari ikut fikir akal pula. Tadi kononnya hujah dengan dalil nakal. Ni mari ikut fikir akal pula. Lagi pula kalau Allah Ta'ala tidak duduk di situ, mana? Atas pada arash. Dan di sini, mana? Di arash. Tidak duduk di situ di sini, tidak atas, tidak di bawah, maka membawalah kepada tiada Tuhan. Dia kata Tuhan tak atas, tak bawah, tak kiri, tak kanan, tak depan, tak belakang. Lepas tu tak ada lah Tuhan ni. Kerana apa dia kata? Ilak pada kata membawa kepada tiada Tuhan. Kerana tiap-tiap benda ada tentu wajib bertempat. Siaplah. Ambil kaedah falasifah tak kena dengan maksud hak ulama ahli sunnah tu kullu maujudin lahu makan. Tiap-tiap benda ada sabik baginya bertempat. Ya. Tapi kenapa lah kullu maujudin maujud apa? Tiap-tiap benda ada hak berjirim berjisim, pasti ada baginya tempat. Tak? Meja ni berjirim tak? Zing, meja ni berjirim tak? Ada tempat tak? Ada tak? Kalau saya suruh angkat meja boleh angkat tak? Tahu tempat yang di mana? Bola tu berjirim tak? Ada tempat tak bagi dia? Rumah awak berjirim tak? Ada tempat bagi dia? Kau tak ada? Ada. Jadi tiap-tiap benda ada pasti baginya tempat, iaitu tiap-tiap benda ada hak berjiring. Patut berjiring tak? Tak. Patut nak tanya tempat ke mana? Ya silap ni. Dah mustahil tidak bertempat. Bukan setakat wajib tempat. Mustahil tak bertempat, dia kata. Tak terima dengan akal tak bertempat. Maka Tuhan kita itu ada. Jadi maka Tuhan kita tu setengah daripada maujud yang ada. Maka mustahil tidak bertempat baginya, bagi Tuhan kita. Bukan Tuhan kita, Tuhan dia lah ni. Tuhan Mujassimah Musyabbihah. Dan wajib bertempatnya Tuhan. Saya tengok. Ini siapa kata? Musyabbihah Mujassimah. Yakni
tujuan qali musyabbihah ni ialah Allah Ta'ala bertempat ya Allah di atas arasy. Tujuan dia tu. Guna cara fikir akal lagu tu. Kerana zahir itu firman Allah Ta'ala. Kerana zahir itu firmannya Allah Ta'ala. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Oh zahir. Lagi pula hadis Mi'raj. Nabi Mi'raj ke mana dia? Nabi Mi'raj ke mana? Ke dalam bumi. Ke langit. Mengkuatkan lagi Tuhan di atas langit. Dan hadis malaikat hafazah. Malaikat awak naik buku catatan amalan kita. Awak naik ke mana? Ke bumi ke langit? Ke langit. Jadi kuat lagi Tuhan di atas langit. Tu dan hadis malaikat hafazah pun mengkuatkan apa? Mengkuatkan bagi pendapat musyabbihah Tuhan bertempat di atas langit. Dan Nabi SAW ketika berdoa angkat dua tangannya ya Nabi ke langit. Nabi angkat ke mana? Ni kan hujung-hujung Wahabi lah kau ni. Awak berdoa angkat tangan ke mana? Gini. Ada dalam video Wahabi dalam YouTube saya tengok. Dia kata kalau Tuhan berada di mana-mana, dia nak ayat kata kita kata Tuhan berada di mana-mana. Mana ada? Ahli sunnah tak kata Tuhan berada di mana-mana. Ahli sunnah kata Tuhan ada tak bertempat. Kalau tempat tu tak layak bagi dia. Walaupun tempat hak masa tak ada sekalipun. Dan tak ada tempat hak koding, tak ada. Kalau tempat tu koding arti berbila benda koding lah. Zat tempat koding, zat Allah pun koding. Dia kata dalam video YouTube boleh tak? Dia kata bagaimana dia kata kalau Tuhan berada di mana-mana, kononnya berada di mana-mana tu pendapat ahli sunnah. Padahal ada. Takkan kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah tu gitu. Mana Tuhan ada berada di mana-mana ya. Tak kata kita berdoa gini atas langit. Tuhan ada langit ya. Dua-dua bodoh belaka. Hak kata Tuhan bertempat di mana-mana pun bodoh, sesat. Hak kata Tuhan bertempat di langit pun sesat. Itu. Ilah tu ilah akhirlah dari Wahabi tu banyak sangat lah. Dari bodoh belaka tu. Tengok lagu mana untuk dia sekali jawab. Anak-anak yang dihormati, marilah kita simpankan, kita jagakan. Simpan mana kita jagakan diri kita. Jaga daripada apa? Daripada masuk campur dengan bawakan musyabbihah mujassimah itu. Jaga diri kita, sipar diri kita, jangan duk main dengan puak Wahabi mujassimah musyabbihah. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala bukannya ya Allah jisim dan jirim. Maka bertempat baginya Allah tidak layak dan lajak ia melampau ia musyabbihah pada isbat dan mentashbih dengan makhluknya Allah. Maka masuklah dalam lajak lampau muqatil dahulu itu. Dan kata musyabbihah, kalau Allah Ta'ala tidak duduk di situ di sini ila akhir, lajaklah pula dia buat musyabbihah mujassimah ni kepada nafi. Mana? Seperti lajak Jahmun dahulu itu. Tu. Jadi fuak dia ni, fuak Wahabi ni, Jahmiyah pun ya, musyabbihah pun ya. Betul tak? Tu. Lajak pula pada nafi seperti lajak Jahmun dahulu itu. Mana Jahmun? Lajak menafi. Jadi kalau Tuhan tak duduk situ siri, tak ada lah Tuhan. Tu lajak menafi tu. Dan lawan ia musyabbihah tu akan Abu Hanifah, akan Abi Hanifah. Dan lawan yakni melawanilah ia gitu. Dan lawan yakni dan melawanilah ia musyabbihah mujassimah akan Abi Hanifah radhiyallahu anhu sendiri. Kerana apa? Kerana pada akhir perkataan Abi Hanifah begini bunyinya. Wa man tawahhama anna lil haqqi makanan fahuwa musyabbihun. Musyabbihun tu bukan musyabbitun tak. Buat titik ta tu. Artinya siapa-siapa yang waham, sengka dan perasan-perasan, mana mari perasaan dalam hati dia. Ia siapa-siapa akan bahawa ada bagi Tuhan yang sebenar itu tempat, maka orang itu menyerupakan Tuhan dengan makhluknya. Makhluk tu Tuhan. Intaha, habis perkataan Imam Abu Hanifah. Tengok angka 1 bawah. Katanya waman tawahama, perkataan Abi Hanifah,
dengan sepenuhnya perkataan Abi Hanifah bunyi gini. Man qala la a'rifullaha fis samai am fil ardi. Barang siapa yang berkata ia man la a'rifu, aku tidak mengenal akan Allah tu pada langit ke, am fil ardi atau pada bumi ke, kafara, nescaya kufur lah ia. Kenapa? Li anna hadzal qaula, karena bahawasanya bermula ini pendapat, ini perkataan, yuhimu, memberi waham lah ia perkataan, anna lil haqqi, bahawasanya sabik bagi zat Allah Ta'ala makanan, sabik apa? Sabik akan tempat. Wa man tawahama, dan barang siapa yang menyangka anna lil haqqi, akan sabik bagi Tuhan yang sebenar makanan akan tempat, fahuwa musyabbihun, maka dia tu fuwa musyabbihah. Habis itu. Maka nyatalah bagi kita bahawa orang yang berkata Tuhan duduk di atas arasy, atau di atas langit, atau sebelah atas itu, ialah ianya orang musyabbihah. Tu kena tambah ha lagi, bukan musyabbih tu, musyabbihah. Bukan salaf dengan huruf fa. Bukan salaf, bukan. Kalau seduk mengaku salaf lah kamu musyabbihah. Dan hukum syarak. Ni kalau kita ambil hukum syarak, bila sebut kata hukum syarak, orang panggil bab qadiyatut takfir. Dah. Kalau dalam kitab fiqh ya, dalam babur riddah, dalam robok jinayah. Dah. Ni orang panggil bukan tugas ulama usuluddin. Ni hak ahbas tak faham-faham dulu lagi. Tak. Dia tak faham. Mengajar tauhid ni bukan nak cerita orang tu kafir, orang ni kafir buat tu. Dah. Yang menjatuh hukum kafir tu ialah hakim, qadhi, mufti, fuqaha. Tak? Ya tu. Sebab tu dia sekali jaga. Dan hukum syarak. Tengok. Bukan hukum akal, bukan usuluddin ni. Hukum syarak. Bila hukum syarak masuk dalam kitab syariat fiqh. Kita tengok dalam robok jinayah, babur riddah. Itu dibahas dalam tu. Maka bermula hukum syarak yang dibentang, yang dilentangkan atasnya, atas orang musyabbihah, ialah kafir atau yang berdosa. Kalau tidak kafir pun maksiat, asiyun, bid'atun dalalah. Faham tak? Faham tak tu? Oi, faham tak? Mu faham tak? Luak ke? Hei. Seperti yang disebut di dalam Hasyiah Dusuki. Hasyiah Dusuki bagi Ummul Barahid, muka 83. Imam Ad-Dusuki ni mazhab Maliki. Dalam hasyiah dia tu yang mari orang panggil apa? Perbahasa tentang musyabbihah yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh syariat tu. Dengan kata Imam Dusuki, wa'lam, ketahui olehmu. Atau tadi tu isyarat khilaf lah tu, faham tak? Kafir atau yang berdosa, itu isyarat khilaf ulama fuqaha. Jadi jangan jadi macam Ahbas. Tak ada khilaf. Kafir mutlak lah. Tu sakit jiwa juga gitu tu. Dia dalam mazhab Syafi'i pun Mujassimah ni ada akwal tiga akwal ulama. Kafir semata-mata, tak kafir semata-mata, fa fihi tafsilu. Fa fihi tafsilu tu rajih. Faham tak? Tu. Tengoklah. Wa'lam, ketahui olehmu, anna man i'taqada, akan bahawasanya barang siapa yang beriktikad, berpegang, annallaha ta'ala, akan bahawasa Allah Ta'ala tu jismun, ialah berjisim, kal ajsami, seperti jisim-jisim makhluk, fahuwa kafirun, maka dia tu kafir tanpa bila khilafi. Itu begitu. Kafir tanpa khilaf. Ni orang panggil mujassimah sharihah. Musyabbihah mujassimah sharihah. Tu. Mak dia ada ni, Nur Azilawati ni, Irfan. Nak oyak kau mak ni. Ngaji apa tahu, main benih-benih lalak gitu. Wa man i'taqada, bila khilafi. Itu maksud. Wa man i'taqada annahu jismun, dan barang siapa yang i'tiqad akan bahawasanya Allah Ta'ala tu jisim.
La kal ajsami, tidak seperti jisim-jisim. Tuhan ada muka tak seperti muka kita. Tuhan ada tangan tak seperti tangan kita. Tuhan ada kaki tak seperti kaki kita. Mujassimah juga tu. Tapi mujassimah ghairu sarihah. Tidak soreh, tidak jelas. Fahuwa, maka ia barang siapa asin, dosa, maksiat, ghairu kafirin, tetapi tidak kafir. Ghairu kafirin, tidak kafir ni bikhtilafil ulama. Begitu. Bikhtilafil ulama, dengan berselisih pendapat oleh ulama. Kenapa? Kerana telah menjalani oleh Sadatul Hanabilah judud, oleh ulama-ulama mazhab Hambali, man qala ma'taqada anna Allah jismun laisa kasairil ajsam fahuwa kafirun. Kafir tak? Barang siapa yang kata serta i'tikad Allah berjisim tidak seperti segala jisim, kafir juga. Kenapa mazhab Hanabilah berfatwa seperti itu, berhukum seperti itu terhadap mujassimah ghairu sarihah? Kerana saddul bab, saddul zara'i, menutup pintu daripada pengikut mazhab Hambali mengikut akan ulama-ulama Hanabilah yang terpengaruh dengan fahaman mujassimah. Itu faham molek tu. Kenapa orang panggil fatwa tu, kenapa lagu tu ada sebab. Jadi bila khilaf lah. Jangan jadi macam Ahbas pula. Awak tak nak kafir kau itu, awak kafir pula. Ya gitu. Macam kita ni tak nak kafir Wahabi. Kita kata Wahabi ni sesat. Kufur, jangan. Mbah Maimun Zubi kata lagu tu tak? Tengok dalam video dia. Jangan gopoh anak muda ya. Wahabi itu bukan kufur, bukan kafir, sesat aja. Tiap-tiap sesat belum tentu kafir, tiap-tiap kafir tentu sesat. Sesat lebih umum daripada kufur. Tu. Ada sesat tak sampai tahap kufur, sesat tapi tak sampai tahap kufur. Jadi mujassimah musyabbihah ni dalam bab sesat ijma'. Dalam bab sesat mujassimah musyabbihah ghairu sarihah ni. Hak sarihah ijma', tadi ijma' dah kan? Tak? Hak tidak soreh, tidak terang ni, dalam bab mengkafirkan mujassimah hak tidak soreh ni, khilaf ulama. Adapun dalam bab sesat sepakat ijma' ulama. Baik tak? Wal i'tiqadul haq, dan bermula i'tiqad yang betul, yang sebenar. Wal i'tiqadul haqu annallaha laisa bijismin wala sifatin wala ya'lamu zatahu illa huwa. Artinya ketahuilah oleh engkau sungguhnya mereka yang i'tiqad bahawasanya Allah itu jisim seperti segala jisim, maka ia barang siapa mereka tadi tu orang kafir. Orang kafir dulu. Boleh dengan ijma' ulama. Begitu. Ni ijma' ni. Mujassimah sarihah tu ijma'. Dan mereka yang i'tiqad mereka akan bahawasanya Allah Ta'ala itu jisim yang tidak seperti segala jisim, maka ianya berdosa. Pada berdosa ijma' sepakat. Tidak kafir, ini khilaf. Khilaf. Kita pegang tidak kafir. Adapun Sadatul Hanabilah al-Judud, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Hambali pegang kafir juga. Kenapa? Tak bagi orang awam Hanabilah ikut ulama-ulama Hambali yang terpengaruh dengan pahaman mujassimah. Nak faham orang panggil sebab fatwa tu. Dan i'tiqad yang sebenar, yang i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar itu ialah Allah Ta'ala bukannya Allah jisim, dan bukannya dia tu sifat, bukan dia zat yang bersifat, dan tidak diketahui hakikat zatnya Allah, melainkan ia Allah Ta'ala sendiri jua. Maka teranglah, jelaslah bagi kita bahawa orang yang mengajar, orang duk mengajar, duk goreng, duk bersyarah, duk berceramah, kata Tuhan duduk atas arash atau atas langit atau sebelah atas itu, dalun mudillun, yakni yang sesat lagi menyesat akan yang lain. Janganlah anak-anak bermain di tepi yang sesat. Adapun perkataannya mujassimah musyabbihah, Nabi angkat dua tangan ke pihak langit ketika berdoa itu mengkuatkan Tuhan duduk sebelah atas, maka ini perkataan janganlah anak-anak pakai dan mengambil guna
sama sekali. Jangan Naufal. Nah, tak Naufal. Jangan guna Naufal. Lama pecah spek tu. Tu. Kerana apa? Kerana jika sebenar seperti dia musyabbihah kata itu, maka kita muslimin dan muslimat lah bersembahyang dengan tubuh badan anggota-anggota berhadap kepada Baitillah. Nah, yang di dalam Masjidil Haram itu jadi sangat-sangat mengkuatkan Tuhan ada di dalam Baitillah itu. Berartinya rumah Allah. Maka adakah seorang pun daripada muslimin berkata dengan sebegitu? Ni orang panggil yakni ni nak tafsir. Adakah tadi tu orang panggil istifham ingkari bimakna nafi. Yakni tak ada siapa pun daripada muslimin dan muslimat berkata dan berpegang begitu. Mana? Allah duduk dalam Kaabah. Ada yang kata itu? Allah ada dalam Kaabah? Ada? Kata sebab kita sembahyang menghadapkan Kaabah. Kaabah tu dipanggil rumah Allah. Rumah Allah, mesti Allah ada dalam tu. Gitu lah. Betul gitu? Lagi pula saya tambah, kalau Tuhan ada langit, berapa kita sembahyang tak tidur? Nah, sepatut sembahyang tidur. Dah Tuhan ada langit duduk tidur, sembah Tuhan ada langit. Nah, pakai tak rokok tak sujud, pakai tidur kerah gitu. Betul tak Nafah? Tuhan ada langit ke? Tuhan ada dalam Kaabah. Lepas tu Tuhan ada mana? Tidak di mana-mana. Jawab molek, tidak apa? Berat mu. Orang duduk syarah lekuk-lekuk nak cabut lekuk. Siapa demek diri? Tuhan ada di mana-mana. Kok mana mu? Bukan mazhab ahli sunnah mu ni. Oh, Nafah, Tuhan ada mana? Kuat sikit, tak dengar. Apa? Tak bertepat. Kok mana? Ni Naufal Mu'tazilah. Tu mau Naufal ahli sunnah. Panggil Naufal Mu'tazili apa ni? Tuan duduk di mana-mana. Kok mana pula mu? Orang duduk syarah lekuk-lekal. Tu jangan duduk merah mata masuk mengaji. Tu. Dan lagi pula langit itu kiblat muslimin dan muslimat ketika berdoa. Langit kita duk tadah tangan minta doa dengan Allah Taala, tangan hadap ke langit tu bukan Tuhan duk langit, tapi kiblat bagi doa. Kiblat semaya Kaabah, kiblat doa langit gitu. Sebab itulah kalau mu berpaling mu jadi imam, sudah semaya mu sunat berpaling pada makmum. Menganeh atau berpaling, dua-dua boleh berlaku, tapi rajih kalau mazhab Syafi'i menganeh pada makmum. Lepas tu bila sudah wirid nak doa, tak perlu hadap ke kiblat Kaabah. Tak? Kenapa? Kiblat doa ni bukan Kaabah, kiblat doa ni lah langit. Mu hadap pada makmum, tak apa berdoa, hadap. Kerana kiblat doa ialah langit. Setengah-setengah reju kan. Nah, sudah wirid subhanallah alhamdulillah Allah akbar kan. Nah, la ilaha illallah adalah. Ya pun paling pula ke kiblat dah. Dia paling ngadap ke kiblat tu. Nah, ada kan gitu kan? Ngadap ke Kaabah. Ngadap ke Kaabah bukan nak sembahyang. Doa. Dah doa, apa duk ngadap ke Kaabah? Bukan kiblat doa Kaabah. Kiblat doa lah langit. Gitu. Adapun hadis Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan hadis malaikat hafazah yang termaklum kedua-duanya apa? Mi'raj Nabi dan hadis muhafazah tu. Nabi naik langit, malaikat muhafazah pun naik langit. Bawa catatan amalan hamba ni. Maka bukan juga mengkuatkan Tuhan duduk sebelah atas, seperti juga cerita Nabi Musa alaihi salam bercakap-cakap dengan Tuhan pada bukit Tur Saina di Mesir. Maka tidak menguatkan Allah Ta'ala duduk di situ, di bukit Tur Saina. Dan lagi Nabiullah Ibrahim AS, tak kala keluar ia Nabiullah Ibrahim daripada api Raja Namrud, berkata ia Ibrahim, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Artinya sungguhnya aku, kata Ibrahim, aku ni nak berjalan aku kepada Tuhanku, lagi menunjuk ia Tuhanku akan daku. Yakni apa maksud menunjuk? Yakni menunjuk kepada tempat, menyuruh ia Tuhanku akan daku dengan pergi kepadanya kepada tempat, iaitulah tempat negeri Syam.
Kemudian kalaulah, ni tengok angka 2 bawah ada tu, katanya kepada Tuhanku, yakni kepada ibadatkan Tuhanku dan taat akannya akan Tuhanku. Intaha kitab tafsir. Jadi ila rabbi ai ila ibadati rabbi. Gitu. Kalau hazah mudah tu. Tu bukan pergi kepada Tuhan. Pergi ke Tuhan, Tuhan duduk di Syam gitu. Tuhan duduk di Syria. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku nak pergi kepada Tuhanku. Mana di tempat Syam, negeri Syam. Mana Tuhan duduk di Syam gitu. Bukan pergi ke tempat yang disuruh ibadat oleh tu Tuhan. Itu maksud. Jaga tu. Ila rabbi ai ila ibadati rabbi. Kemudian kalulah puak musyabbihah kata zahir ayat ar-rahmanu alal arsyistawa itu Tuhan duduk pihak atas. Kerana Nabi SAW menghadap ke langit malam Mi'raj itu mengkuatkan Tuhan duduk sebelah atas. Dan juga malaikat hafazah naik turun itu pun menunjukkan dan menguatkan Tuhan duduk sebelah atas juga. Maka kita pun berkata zahir ayat ini zahibun ila rabbi sayahdi ini pun mengkuatkan Tuhan duduk di negeri Syam. Nampak tak? Nak pakai zahir sangat. Mu pakai zahir ar-rahman al-istawa tu ada langit. Aku nak pakai zahir juga. Ini zahibun ila rabbi sayahdi. Apa? Tuhan duduk negeri Syam. Kok mana? Sama-sama nak pakai zahir. Tidak kaca bilau jadi. Celaru jadi. Kerana Nabi Ibrahim AS menghadap ia Ibrahim akan pihak negeri Syam. Maka kalau duduk pakai zahir lagu ni tafriqnya, maka jadi berbilang-bilang. Jadi banyaklah Tuhan. Iaitu berbilang-bilang Tuhan yang lagu mana? Satu di atas langit, atau pihak atas pada arah lagi. Yang kedua di dalam Baitillah. Yang ketiga negeri Syam. Yang keempat bersama-sama orang yang sembahyang dan orang yang memberi zakat. Ayat kemarin tu, ingat tak? Ayat kemarin ke? Mana ada ayat tu? Inni ma'akum lain aqamtumus salata wa ataitumuz zakata. Tu kemarin. Ada tu kemarin. Nah, tambahan pula tiap-tiap Tuhan itu gising yang bertempat. Gising yang bertempat dah. Duduk atas langit duduk atas pada arah duduk atas arah lepas tu duduk negeri Syam duduk dalam Baitillahil Haram duduk di mana-mana lagi ada pula. Nah, kalau pakai ayat nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, duduk dalam tubuh kita tu lebih dekat daripada urat jemurah kita lagi. Kayu habis. Maka di manakah lagi ada tinggal pegangan muslimin dan muslimat? Mana ada iman lagi pada Allah Ta'ala? Apatah lagi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan khalaf salaf dengan huruf fa, maka tinggallah pegangan salah dengan huruf ha, yang diubahkan dia salaf kepada huruf fa. Yang diubahkan dia salah kepada huruf fa. Sebenarnya salah, patut gitu kafa jadi salaf. Nipu orang ramai habis. Untuk apa dia ubah salah tu kepada salaf? Tujuan ubah orang panggil. Tujuan ubah huruf ha kepada fa tu untuk menipukan orang-orang awam sebagai tarian mana tazyin, perhiasan, tarian syaitan, iaitu sadurkan yang palsu, beri nampak dan perasankan eloknya palsu. Palsu tu bukan salah tu, sebenarnya salah, tapi dia pergi ubah jadi salaf, manhaj salaf, kami salaf, letak nama Abu as-salafi abahmu. Tu tengok. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Artinya, hei Tuhanku, berlindung aku dengan engkau daripada kacau-kacau bagi syaitan, dan berlindung aku dengan engkau, hei Tuhanku, bahawa hadir mereka itu syaitan akan daku. Anak-anak yang dikasihi, janganlah sekali-kali kamu buat bermudah-mudah. Jangan kamu buat bermudah-mudah dan tak berahi peduli kepada ilmu usuluddin. Ingat baik tu, Taufah. Jangan buat tak berdali mengaji ilmu usuluddin. Yang ialah ilmu usuluddin tu humbi dan asal agama kita yang sebenar ini. Agama Islam ni hak agama sebenar. Umbi dia mana? Usuluddin tu lah. Akidah tu.
Kalau tak ada usuluddin, tak ada akidah, tak sebenar. Agama tu palsu tu. Agama pada IC ialah panggil. Kalulah dimisalnya agama ialah seumpama benih, maka ahli berkebun maka dinamakan seumpama benih bagi ahli berkebun, gitu. Maka di manakah nak jadi pokok dan kebun? Sekiranya kalau benih-benih itu buruk, benih buruk, benih mujassimah, akidah mujassimah, benih musyabbihah, dan jika menipu akan kamu oleh puak karu dengan kata benih itu baik, yang baik sekalipun. Nah, mereka kata benih bagus ni, padahal benih agapo. Ya. Kita pun tanah tu gak. Usaha orang panggil Hamdi Menane. Duk menyaku leku-lekai tanah benih. Dia kata benih pisang. Apa? Nah, ubi pun tak naik ni. Jangan ke benih pokok pisang. Nah, batai pisang. Sama telah lah pula, lebih-lebih lagi lah pula puak yang menjual benih itu mereka bangsa asing. Tu sindiran kepada Arab Saudi tu, yang tidak ada kasih sayang kepada kamu, hei bangsa Melayu, Jawi, hanya untuk kemajuan dirinya mereka bangsa asing juga. Mereka nak maju negara mereka je. Baik, habis itu. Mari anak-anak fikir pada nak memilih duduk pada yang mana kampung daripada 4 kampung yang di bawah ini. Pertama, kampung mana kita nak? Satu, kampung pertamanya kampung, satu kampung yang penduduknya kampung beragama Islam kesemua, dan penjaga, yakni raja dan pemimpin pun begitu juga. Apa? Beragama Islam juga. Satu. Yang kedua, kampung yang penduduknya begitu juga. Mana? Penduduknya semua agama Islam, tetapi penjaganya, raja dan pemimpinnya yang beragama asing, agama lain lah. Yang ketiga, kampung yang kesemua penduduknya yang beragama asing, agama kafir, dan yang menjaga pun begitu juga. Mana? Orang kafir juga. Itu negeri yang ketiga. Yang keempat, kampung yang kesemua penduduknya yang beragama asing, tetapi yang menjaganya kampung negeri tersebut raja atau pemimpin yang beragama Islam. Nak duduk mana? Nak duduk mana? Pertama. Paling kurang? Kepak. Berat. Berat tu pemikiran tu. Kalau saya pertama dengan kedua. Tengok dia kata. Kemudian sekiranya kalau anak-anak berkata, kami suka memilih akan kampung negeri yang pertama, seboleh-bolehnya nak negeri yang pertama lah. Raja pun orang Islam, rakyat pun orang Islam. Kemudian kalau tidak kuasa memilih negeri yang pertama itu, maka negeri yang kedua, mana? Penduduk dia semua orang Islam, tapi raja dia tu orang kafir, macam Thailand, macam Tani lagi. Nah, Tani 3 wilayah negara Yala tu Islam lah ke? Raja siapa? Kafir, tapi boleh masuk istana, baca doa. Raja tu selawat wak mauluk di istana. Tengok. Tak ada belak apa. Tu. Kalau tak boleh kuasa memilih negeri yang pertama, maka negeri yang kedua, kampung yang kedua pun tak mengapalah. Kerana apa? Kerana tujuan yang besar sekali bagi orang yang duduk atas dunia ialah menanti mati itu. Itu. Bukan gitu. Kerana tujuan yang besar sekali bagi orang yang duduk atas dunia, duduk atas dunia, menanti mati itu. Gitu. Kita duduk atas dunia ni, tafsir bagi duduk atas dunia apa? Duduk nanti nak mati ya sebenarnya. Cuma kita yang tak sedar bila nak mati. Ialah tujuannya apa? Nak beramal ibadat dengan hukum-hukum Islam dengan latah, dengan sempurna. Latah ni mana? Sempurna jua sahaja. Dah. Maka dengan yang kedua itu, yang negeri kampung yang kedua tu, seperti sekarang ini, hasil dapat mana sekarang ni? Negara tani lah. Yalah dapat. Pondok pun ada. Ramah pada kita pula tu ngaji pondok sana. Nah, tok guru aling-aling lebih pada kita pun ramah pergi sana. Tu dapat hasil. Mana hasil ni dapat? Dan boleh dah dapat dah sementara. Boleh dah sementara boleh dah sementara ita tu mana intai.
Nah, itar. Sementara itar atau cari jalan bagi boleh masuk duduk di dalam kampung yang pertama itu. Nah, duduk negeri kedua ni pun sedap dah. Sementara lah, bukan duduk sedap, reda sampai gitu dah. Dah, bila-bila duduk itar tengok lagu mana nak boleh jadi negeri kita ni seumpama negeri yang pertama. Macam tu Wali Songo mula lah. Dia masuk dakwah Majapahit, bukan duduk Islam laka. Ya Islam habis rakyat-rakyat ni. Nah, raja ni biar je duduk itar tengok. Lama-lama Islam juga. Utuh gitu yang Majapahit. Dah? Nah, tu. Tu cara. Maka ayah henda pun jawab. Kalau anak henda jawab lagu tu, ayah henda pun jawab. Adalah kenampakan atau pendapat. Kenampakan atau pendapat. Dan pilihan anak-anak bapak telah bersetuju. Bapak telah bersetuju. Anak-anak ni, pilihan anak-anak. Oh, payah kita dia. Kenampakan dan pilihan. Mana pendapat anak-anak, bapak telah bersetuju. Tu dia setuju lah kata. Tetapi di sini bapak sangat-sangat muskil. Tok dia kata kami muskil, kata aku muskil. Bapak ni mana tok dia lah, muskil. Muskil apa? Bersabit dengan beberapa banyak penduduk kita sekarang ini, mengajar dan piping anak-anak dan sahabat-sahabat dan lainnya lain daripada anak-anak dan sahabat-sahabat kepada berhadap memilih akan kampung yang ketiga. Mana kampung ketiga? Semua penduduk kafir dengan raja-raja pun kafir. Perak. Ya, ini nak sindir tu. Fok-fok Wahabi ni. Nah, duk dakwah orang Tuhan duk atas langit. Ada tangan, ada kaki, ada betih. Nah. Biar tak masuk. Biar tak masuk Hindu Buddha ke? Nah, etikot Tuhan duk atas langit. Orang panggil kita tu mengetikot ke berhala yang kita takhayul di atas langit. Itu yang sebut dah kan dalam belakang ni. Apa ya? Tu mana nak mimman la hazzalahum minal islam ghaira an ja'alu sana'ahumul ardiyah sana'aman samawiyan. Itu fawq musyabbihah. Mereka tu tidak menjadikan berhala di bumi je. Mana? Mereka menjadikan berhala di langit. Apa yang jadi lagu tu? Tu ayah kata. Tu ayah dia kata, pelik. Nampak duk pilih negeri pertama. Kalau boleh kat negeri pertama. Kalau tak pun negeri kedua. Tapi gaya duduk bawa cara dakwah gapo tu nak jadi negeri tu negeri yang ketiga. Mana? Raja pun kafir, rakyat habis licin kafir belaka. Ajib. Heran. Itu mana ajib. Allahumma ya Allah Tuhan. Waqifna lidinika. Beri taufik akan kami bagi agama kamu. Wansurna dan menangkan akan kami alal qaumil kafirina, di atas kaum yang kafir mereka itu. Wa sallallahu wasallam ala rahmat oleh Allah, merahmatilah oleh Allah wassalam dan sejahtera ala sayyidina, di atas junjungan kita. Siapa junjungan kita tu? Badar Muhammadin wa ala alihi, dan minta juga turun rahmat dan sejahtera tu di atas keluarganya Nabi Muhammad wa sahbihi, dan sahabatnya Muhammad ajma'ina, semua sekali. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bermula segala puji itu hak Allah Ta'ala belaka. Allah tu Tuhan semesta alam. Selesai himpun risalah ini, Irsyadul Jawi ini, petang, yakni pada waktu petang gitu, hari Khamis, pada hari Khamis 18 Zulqa'dah Hijrah, yakni bulan Hijrah 1409 Hijrah. Wallahu a'lam. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajilihi wa ajilihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqin 'alaiha nahya wa la ba'atsu insyaallah ta'ala min al-amin innal ladzina amanu wa la khaufun 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin 'ajli wa ajlihi ma'al dunya wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa nas'aluka min khairin ma sa'alaka bika wa su'alaka bika. Allahumma anfa'na wa 'allimna yanfa'una ilman nafi'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una warzuqna min Allahumma wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bihaqqi sayyidil mursalin ala alihi wa sahbihi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afat. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kitab-kitab tu dia sekian ni saya mengaji dan dapat ijazah daripada Tuan Guru Baba Abdul Rahman bin Hussein Al-Kelantani. Beliau ni terima daripada Tok Deska muallif kitab ni, Ajaztukum wal qabiltu. Jadi siapa-siapa nak orang panggil sanad ijazah ni kena WhatsApp secara personal lah. Nak kita ada sedikit orang panggil bayaran lah, kerana orang panggil nak cetak sanad tu. Jadi siapa-siapa yang berhajat ijazah sanad tersebut boleh WhatsApp peribadi saya lah, WhatsApp nombor WhatsApp yang biasa tu lah. Dia mudah-mudahan Allah Ta'ala manfaatkan ilmu yang kita muzakarah ni insya-Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.